Latihan intensif 7.2 soalan 8. Okey, murid-murid. Okey, kita baca dengan berhati-hati maklumat yang diberi. Rajah di sebelah menunjukkan sebuah trapezium ABCD. Koordinat ABCD masing-masing ialah 36, 11, 10, 9, 4 dan 5, 2. Okey, seterusnya kita cari dulu soalan A. Okey, soalan A. Tentukan pasangan garis lurus selari dan serenjang. Okey, macam mana kita nak tahu pasangan mana yang selari dan serenjang? Okey, jadi di situ, okey mudah saja. Kita nak tahu ia selari atau serenjang mesti berdasarkan kecerunan. Okey, tentukan pasangan garis lurus yang selari dan serenjang. Jadi kita nak cari mesti berdasarkan daripada kecerunan. Okey, di sini murid-murid kalau kita tengok dekat sini kita ada 4 koordinat. Okey, kita ada 4 koordinat ataupun kita ada 4 garis lurus. Jadi kita ada 4 garis lurus, iaitu garis lurus AB, BC, CD dengan DA. Jadi daripada sini kita kena cari satu persatu dia punya kecerunan. Okey, sebagai contoh, cikgu nak cari kecerunan untuk AD. Okey, A dengan D dulu. Okey, ingat formula kecerunan ya, di mana kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1 bahagikan Okey, jadi cikgu buat cari kecerunan 6 tolak 2 bahagi 3 tolak 5. Dekat sini cikgu akan dapat 4 per negatif 2. Jadi akan dapat negatif 2 untuk kecerunan garis lurus AD. Okey, AD sudah. Okey, sini AD. Okey, lepas tu cikgu nak cari AB pula. Okey, AB. Jadi kecerunan AB, okey cikgu ambil 10 lah dulu. 10 tolak 6, 11 tolak 3, kita akan dapat 4 per 8. Okey, 4 per 8 kita akan dapat 1 per 2. Okey, biarkan. Okey, dah sudah. Lepas tu cikgu nak cari kecerunan garis lurus BC pula. Okey, BC. Jadi kecerunan BC sama dengan, cikgu ambil 10 lah dulu. 10 tolak 4 per dengan 11 tolak 9. 10 tolak 4 jadi 6. Okey, 11 tolak 9, 2. Jadi kat sini kita akan dapat 3. Okey, kat sini kita akan dapat 3. Okey, last sekali. Okey, garis lurus DC. Okey, garis lurus DC, kecerunan DC. Jadi cikgu ambil 4 lah dulu. 4 tolak 2 bahagi 9 tolak 5. Jadi 2 per 9 tolak 5, 4. 1 per 2. Okey, 1 per 2. Jadi kat sini kita tengok. Okey. Okey, pasangan mana garis lurus selari dan serenjang? Cikgu cari ni dulu yang sama. Selari. Okey, kita refresh balik. Okey. Selari. Okey, selari mesti sama. M1 sama dengan M2. Okey. Kalau serenjang ataupun perpendicular, okey mesti terbalik. Terbalik. Okey, di mana M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Jangan lupa. Jadi kat sini, kita boleh identify, okey, kecerunan yang sama di sini adalah ini. 1 per 2 dengan 1 per 2. Okey, kesimpulan yang kita dapat buat di sini adalah, kesimpulannya di sini, kecerunan AB sama dengan kecerunan DC. Okay, AB kecerunan DC. Okay, bermaksud, okay, oleh itu, okay, maka AB dan DC adalah selari. Okay, dah dapat dah satu. Okay, dapat dah satu. Okay, yang kedua pula. Yang kedua tu adalah terbalik. Maksudnya, apa maksud cikgu terbalik? Okay, cikgu highlight. Okay, sini negatif 2. Sini 1 per 2. AD dengan AB. AD dengan AB. Okey. Jadi ini pun sama. Okey. Lepas tu kita tengok AD dengan DC. Ni pun sama. Sama. Jadi dia terbalik. Terbalik tu bermaksud, okey. Terbalik tu bermaksud, cikgu buat kat sini. Jadi negatif 2 darab dengan 1 per 2. Okey, kita sama tak dengan negatif 1? Oh, sama dengan negatif 1.
Okey, bermaksud dia adalah serenjang. Okey, dia adalah serenjang. Di sini yang kedua kita dapat buktikan di mana? Okey, kita dapat buktikan di mana? Okey, kecerunan AD okey didarabkan dengan kecerunan AB akan dapat negatif 1. Okey, maka okey AD dan AB adalah serenjang. Okey, serenjang. Okey, sama juga nombor 3, kita dapat cakapkan juga adalah kecerunan AD darabkan dengan kecerunan DC sama dengan negatif 1. Okey, maka AD dan DC adalah serenjang. Okey, gitu. Okey. Jadi selesai untuk soalan A. Okey. Jadi seterusnya kita teruskan untuk soalan B. Cikgu Padam Okey, untuk soalan B, Cikgu Padam. Okey, kita fokus untuk soalan B. Okey, cari persamaan garis lurus AB. Cari persamaan garis lurus AB. Jadi, kita kan dah kira kecerunan tadi kan? Okey, kita dah kira kecerunan. Sekejap cikgu masukkan maklumat. Okey, kita kira kecerunan kita tadi. Kita dapat kecerunan AB 1/2. Sekejap cikgu nak labelkan. Mana AB? Okey, sini M 1/2. Okey, maksudnya AD tadi negatif 2. Okey, kecerunan Ini kecerunan. Jadi disebabkan ini adalah selari tadi, sini pun M dia 1/2. Okey, sekarang dia nak garis lurus AB. Okey, maksudnya persamaan AB. Nak cari persamaan AB, okey, mesti ada kecerunan AB, okey, dan satu koordinat yang melalui persamaan AB. Jadi kecerunan AB tadi kita dah dapatlah. Ini kecerunan AB tadi. Mana AB cikgu sini? Kita akan dapat 1/2. Okey, lepas itu yang seterusnya satu koordinat yang melalui persamaan AB. AB ni, okey, sini AB. Jadi koordinat dia adalah A atau B. Okey, jadi kita boleh pilih. Sebab dia kata satu sahaja. Okey. Jadi cikgu nak pilih 36 lah. 36. Jadi jangan lupa nak buat persamaan garis lurus, jangan lupa mestilah Y sama dengan MX plus C. Jadi kita kena cari C iaitu persilangan pada paksi Y. Jadi kita gantikan 6 sama dengan kecerunan kita 1/2, X kita 3 tambah C. Jadi 6 tolak 3/2 sama dengan C. Okey, jadi di sini kita dapat C kita berapa ni? Okey, cikgu cari nilai dia. Okey, sekejap Okey, cikgu cari nilai dia 12. 12 tolak 3, 9/2. Okey, jadi C sama dengan 9/2. Okey, jadi cikgu masukkan dalam persamaan balik di mana Y sama dengan MX plus C. Okey, jadi ini adalah jawapan B kita. Okey, good. Okey, kita tengok pula soalan C. Okey, soalan C. Okey, cikgu padam Sekejap je. Jadi sini tadi cikgu letaklah dulu jawapan tadi. Okey, persamaan AB tadi. Okey. Okey, kita tengok jawapan C, soalan C. Satu garis lurus melalui titik C. Okey, satu garis lurus melalui titik C. Okey. Cikgu padamlah dulu nak bagi cantik. Okey. Satu garis lurus melalui titik C dan berserenjang dengan AB. Garis tu berserenjang dengan AB. Okey, lepas tu cari persamaan garis lurus tersebut. Tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik tengah AB. Okey, kita kena tunjukkan. Okey, macam mana ni kita nak cari ni? Okey, macam mana kita nak cari ni? Okey, tapi cikgu pindahkan tadi. Cikgu cari. Ini tadi kita dapat persamaan kita tadi Y sama dengan kita dapat 1/2X tambah 9/2. Okey, biarkan dahulu. Okey, kita lukis Dia kata satu garisan garis lurus melalui C dan berserenjang dengan AB. Jadi buat je garisan berserenjang. Serenjang ingat, serenjang 90 darjah.
Sebab tu lah cikgu buat 90 darjah kat sini. Okey. Jadi cari persamaan garis tersebut. Okey, nak cari persamaan garis tersebut. Okey, sama je. Sebab ini berserenjang, dia pun berserenjang dekat sini. Sekejap ya. Okey, ini kan kita dah tahu kecerunan di sini adalah 1/2. Okey, kecerunan di sini adalah 1/2. Okey, bermaksud kecerunan yang berserenjang dengan dia tadi adalah -2. Maksudnya 1/2 darab M2 sama dengan -1, M2 sama dengan -2. Jadi kita tahu garis lurus tu adalah -2. Okey, jadi nak cari persamaan, ingat mesti ada satu kecerunan, kecerunan dah ada -2, satu koordinat yang melalui garisan merah tu. Okey, yang melalui garisan merah tu kita nampak, oh ada satu je koordinat yang melalui garisan merah tu iaitu C. Jadi kita memang kena pilih C untuk mencari y-intercept. Okey, 94. Okey, seperti biasa kita masukkan dalam persamaan y sama dengan mx plus c. Macam tu. Jadi, okey kita masukkan. Okey, kita masukkanlah dalam persamaan 4 sama dengan m kita -2, 9 tambah c. Kita akan dapat 4 -18 tambah c. Kita akan dapat 22 sama dengan c. Okey, jadi kita tulis balik persamaan y sama dengan -2x tambah 22. Okey, jadi kita berjaya mendapat persamaan garis lurus yang melalui C. Okey, seterusnya, tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik AB. Kejap ya, cikgu nak fahamkan balik. Tunjukkan bahawa garis lurus tersebut melalui titik tengah AB. Okey, titik tengah AB. Jadi kita nak cari koordinat ni. Okey, jom kita cari koordinat persilangan dulu. Sebab dia kata titik persilangan ini adalah titik tengah. Jadi apa-apa pun kita kena cari dulu titik persilangan ini. Ingat, persilangan adalah simultaneous. Okey, persilangan ialah simultaneous. Okey, sebelum tu, cikgu padam dulu. Okey, cikgu salin dulu. Okey, yang warna merah. Okey, persamaan merah tadi adalah y sama dengan -2x tambah 22. Okey, cikgu padam yang lain. Okey, jadi kalau nak cari titik persilangan tu, mestilah persilangan di antara garisan yang merah dengan AB. Jadi kalau persilangan mesti simultaneous, silang-simal. Okey, silang-simal. Okey, jadi jom kita labelkan dulu. Okey, ini persamaan pertama, ini persamaan yang kedua. Macam tu. Jadi 1 dalam 2. Okey, cikgu masukkan 1 dalam 2. Jadi kita akan dapat 1/2x tambah 9/2 sama dengan -2x tambah 22. Jadi kita kumpulkan x dengan x, kita nak cari x lah. Okey, 22 tolak 9/2. Okey, jangan risau kat sini kalkulator kan ada. Kalkulator kan ada, tambah je. Di mana 1/2 kita tambahkan dengan 2, kita akan dapat di sini 5/2x. Okey, lepas tu 22 tolak 9/2, kita akan dapat 35/2. Jadi x sama dengan 35/2. Okey, bahagikan sahaja 5/2. Okey, jadi kat sini, sekejap ya, 35/2 bahagikan dengan 5/2. Jadi kita akan dapat x sama dengan 7. Jadi bila x sama dengan 7, okey, kita masukkan dalam mana-mana persamaan, cikgu masukkan dalam y. Okey, bila x sama dengan 7, cikgu masukkan dalam y. Y sama dalam persamaan 2 dalam 2. Okey. Okey, maksudnya -2 darab 7 tambah 22. Jadi -14 tambah 22. Kat sini cikgu akan dapat 8. Okey. Jadi kita berjayalah mendapat titik tu adalah 7, 8. Jadi kita nak buktikan betul tak dia adalah
78. Okey, 78 kan? Okey. Jadi kita cubalah buktikan. Okey, kita ada banyak cara ni, salah satu cara Jadi titik tengah adalah 3 tambah 11 per 2, 6 tambah 10 per 2. Jadi kat sini akan dapat 14 per 2, 16 per 2, kita akan dapat 78. Ya, ini salah satu cara. Okay, ini salah satu cara. Ada juga cara yang lain. Okey, ada juga cara yang lain. Okey, ini contoh Jadi terbukti. Okey, dapat dibuktikan. Okey, cara yang seterusnya kalau kita tak nak guna persamaan serentak, okey cikgu padam. Cikgu padam di sini. Okey. Cikgu padam semula. Okey, ini cara yang kedua Cara yang kedua di mana okey persamaan ini tadi adalah y sama dengan 1 per 2 x tambah 9 per 2. Lepas tu cikgu tambahkan balik ni garisan merah tadi. Okey, okey 90. Okey, kita nak cari ni koordinat ni kan. Okey, jadi kita cari midpoint dulu. Kita cari midpoint dulu. Midpoint sama dengan okay, 3 tambah 11 per 2, 6 tambah 10 per 2. Kita akan dapat tadi 78. Jadi macam mana kita nak tahu titik ini melalui tak garisan merah ni? Sebab garisan merah ni dia bersilang di sini Okey, adalah titik persilangan. Masukkan dalam persamaan. Persamaan merah ataupun persamaan AB. Okey, bila M 78, okey kita masukkan dalam persamaan 8 sama dengan 1 per 2 ni darab 7 tambah 9 per 2. Okey, begitu. Jadi kat sini adalah 8 sama dengan 16 per 2. Sini adalah 8. Okey, kalau kiri dan kanan sama bermaksud okey, dia betul midpoint. Maksudnya garisan merah tadi melalui midpoint. Sebab midpoint yang kita guna ni bila masuk dalam persamaan, okey, dia dapat kiri dan kanan. Kalau kamu masukkan dalam persamaan merah tadi pun boleh. Okey, sebagai contoh persamaan merah tadi. Okey, persamaan merah tadi. Okey, persamaan merah tadi pun, apa persamaan merah cikgu tadi? Okey, persamaan yang merah ni, cikgu pakai pen merah lah. Okey, persamaan merah ni tadi adalah y sama dengan negatif 2x tambah 22 kan. Okey, kat sini pun kita bolehlah masukkan. Okey, bila 78 midpoint ni, jom kita masukkan 8 sama dengan negatif 2 darab 7 tambah 22. Ni 8 sama dengan negatif 14 tambah 22. Oh, 8. Sama kiri kanan. Jadi, memang betul midpoint tu melalui titik yang merah tadi. Gitu. Selesai.